Tiap tahun tuan-tuan kita dengar orang ceramah pasal Isra dan Mi'raj. Bahkan minggu ni mana-mana surau dan masjid adakan Isra dan Mi'raj. Saya Allah takdirkan tak mampu sehat, jadi saya pakai mask tadi tu. Bila dah sebelah tak selesa dengan saya, aku pula tak kena COVID. Tapi masa ni jauh dengan tuan-tuan, saya buka lantas. Sejak pagi tadi saya masak cari sahabat-sahabat saya, satu boleh ganti, satu boleh ganti. Tak ada seorang pun kosong tuan-tuan. Masing-masing sekarang ni tengah berpegang di masjid-masjid dan surau-surau ceramah Isra dan Mi'raj. Saya tawarkan, kalau saya mati syahid dan daripada sini. Ala kulli hal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra selalu kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada ketiga apa? Ayat ini Allah menggunakan dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Al-Quran bila Allah menggunakan dengan kalimat Maha Suci Allah, maknanya lepas itu Allah nak tunjukkan kebesaran dan kehebatannya, supaya kita sedar siapa kita ni di atas bumi yang sebenarnya, supaya kita kenal siapa Tuhan kita yang disebut Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memahami apa makna Allah jadi menentukan kita dan ke mana kita nak pergi. Jadi Allah nyatakan kalimat Subhana, Maha Suci bagi siapa? Bagi Allah. Kita makhluknya tak suci, tak suci dan tak lekang daripada kesilapan dan dosa-dosa. Ada satu hadis kursi Allah sebutkan, ya ibadi, wahai hamba-Ku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu buat salah, buat dosa siang petang pagi malam. Kita tak boleh excuse, tak kira siapa kita, kecuali Nabi-Nabi dan Rasul. Itu ada exception. Allah pelihara mereka kerana maksud tak buat dosa. Kita tak lagi apa satu, walaupun namanya kau ada silap dan ada dosa. Jadi Allah dah bagi tahu kita terang-terang kita ni sentiasa buat silap dan dosa. Ada kelemahan di sana sini tuan-tuan, tetapi tidak bagi Allah Maha Suci Allah. Awal-awal yang hebat adalah yang tak pernah silap dan tak pernah tersasar. Siapa Tuhan? Asra bi'abdihi, yang mengisrahkan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya tuan-tuan? Saya tahu para ulama mufassir mengatakan hamba-Nya iaitu Rasulullah SAW. Isra dari perjalanan mana daripada Makkah sampai mana? Sampai Palestin. Bukan Nabi yang berjalan, bukan Nabi yang terbang macam surga, tapi Allah yang bawa. Ibarat macam air tulah tuan-tuan, Ice Mountain. Mungkin tadi beli dekat 70 pun dia jalan sendiri dah. Haji Makno yang beli tadi, di mana telefon pergi tolong beli air untuk menceramah, airlah disediakan. Dia beli, bawa, letak kat sini. Dia tak berjalan sini. Maka Allah yang membawa Nabi kita Muhammad SAW, yang sampai kiamat memang luar biasa tuan-tuan. Akal kita ini tak mampu nak fikir dengan logik. Nabi dibawa dari Mekah sampai dekat Baitul Maqdis di Palestin. Hari ini semua orang tahu mana Baitul Maqdis. Gada pun Palestin di Gaza habis dilantak 70% lebih bangunan hancur dan rusak. Ya, padahal Gaza ni kecil
punya ramai ulama-ulama pertama yang lahir di Indonesia. Tidak kurang dari 9 orang. Antara Ibn Hajar Asqalani, antara Imam Syafi'i rahimahullah. Dia keluar dari Gaza selepas bapaknya wafat, hijrah bersama ibunya ke Mekah Al-Mukarramah. Semasa di Mekah dia pun sendiri teringat kampung halaman. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Allah bawa Nabi kita ni daripada Mekah sampai ke Palestin. Tak cukup itu saja, naik pulang sampai ke langit yang ke-7, naik lagi naiknya ke atas Sidrah Al-Muntaha, di mana malaikat Jibril pun naik. Dia cerita kita dia pun orang tak tahu. Kalau Jibril naik, kata ulama dalam kitab, dia akan jatuh seperti kain burung yang busuk. Ada Nabi kita Muhammad SAW yang dibawa. Kemudian Nabi patah balik tuan-tuan dalam malam yang sama. Dan ulama katakan bila Nabi balik, tempat Nabi berbalik sebelum Nabi itu dibelah bajunya, sebelum dibasuh itu dengan air zam-zam, Nabi berbalik dekat mana? Tu. Nama dia Sujud Ismail. Ada Saudi kata ibu begitu saja. Itu berbuat imam yang tiap-tiap minggu di sana. Yang tiap-tiap minggu dapat belajar depan Kaabah. Tiap-tiap minggu dapat ziarah Rasulullah, bawa perkenaan tuan-tuan dan doa tuan-tuan. Adalah Saudi. Sama nama saya dengan Pasal Mahal. Dan kalau pelajar yang tidak mencuri, saya bagi tuan-tuan. Walaupun saya tak pandai. Dapat kawan pandai yang saya tidak. Dekat itu Ismail Nabi bersama Hamzah dan Ja'far mereka berbalik sebelum datang Jibril alaihissalam. Dan bila Nabi balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan, ulama kata tempat Nabi balik itu masih lagi hangat, masih lagi panas. Kan bila kita duduk kan panas kan. Tak percaya tuan-tuan, kalau panas macam tak melecur tu, kalau kahwin anak ramai. Dia panas. Nabi balik masih lagi hangat bekas Nabi itu. Maknanya berapa jam Nabi naik? Tak sampai 2 jam tuan-tuan. Tak sampai 2 jam. Namun perjalanan Nabi itu kalau bersenarai satu-satu ambil masa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menunaikan. Sebab itu ulama-ulama dulu, untuk dulu masuk saja Rajab berdoa kitab Isra Mi'raj, baca ayat pertama, masuk azan, Isyak tutup solat Isyak, atau besok sambung lagi, besok buka lagi, ayat-ayat terbuat untuk dulu. Sebab itu orang tua kita dulu dia boleh faham sehingga menyerap dalam jiwa dan menjadikan apa yang berlaku depan hati kita daripada Al-Quran satu panduan. Kenapa? Kerana Isra dan Mi'raj ini mukjizat yang kedua terbesar. Nabi Allah memberikan 1000 lebih. Yang pertama terbesar apa dia? Al-Quran Al-Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Aku turunkan Quran dan aku pelihara Al-Quran. Ini luar biasa kepada mukjizat yang Allah bagi pada kita umat Nabi. Tak ada dari mana. Kita pun tak risau, tak payah pening kepala macam mana nak jaga Quran. Pasal yang jaga siapa? Allah. Sampai kiamat. Apa yang kita baca hari ini sama macam apa yang dibaca oleh tabi'in, apa yang dibaca oleh tabi'in, apa yang dibaca oleh sahabat dan apa yang dibaca oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat pertama paling besar. Sebab itu siapa jadi ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, maknanya apa? Dia cinta, dia kasih, dia suka pada Al-Quran. Sama ada dia jadi orang yang hafiz, ataupun dia suka membaca,
ataupun sayang kepada Al-Quran walaupun tak pandai baca. Ini ulama kata ahli Al-Quran. Waktu dia mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, mujizat pertama, mujizat kedua, disrahkan kepada Allah yang besar. Saya rasa pasal Al-Quran saya fungsi sikit. Kalau tengok orang-orang yang hafal Quran, orang yang suka dengan Al-Quran, hidupnya tenang, tuan-tuan. Walaupun dekat poket ada RM1,500, hidupnya bahagia, tuan-tuan. Walaupun dia tidak memiliki harta, kerana Al-Quran itu ada dalam jiwa. Saya masa tahun 2013 jadi kaum angkat dan aku tahu saya. Ini saya dua baru dan yang kelima. Dan pertama angkat, kedua mesin, ketiga saya dihantar ke Sekamat, baru ke Kota Tinggi 3 tahun. Ini saya di Johor Bahru. Baru 4 bulan di Johor Bahru. Ditangkap apa berlaku pengalaman saya, tak silap saya 2014. Kami pejabat kami diunjuk oleh JPS Jabatan Pengairan dan Saliran untuk bantu mereka bagi mengerjakan projek tempatan banjir. Tempatan banjir juga. Apa makna tempatan banjir? Satu projek yang bila dilakukan dan dilaksanakan bila berlaku monsun, gempa bumi, hujan yang lebat. Kalau banjir taklah sejuk dulu 5 hari, 4 hari. Bila tak buat tempatan banjir juga. Tapi 1 hari dapat menurunkan. Kalau dulu mungkin 3 meter, 4 meter, bila dapat tempatan banjir setengah meter je. Jadi antara tempat yang dibuat dekat beberapa sungai berlebar, angkat. Kalau orang lalu daripada luar, ada orang berlebar saya kan. Barakallahu fiik. Pernah jumpa tak buku yang kami talikan? Tak ada, kalau dia cari. Ada dekat 600 sebuah buku, tuan-tuan. Mulanya kami buat baca 300 lebih. Tapi bila kami semak dekat 600 buku yang terpaksa kami alihkan daripada 2 lama kepada 4 lama. Termasuklah buku yang berusia 100 lebih, 200 lebih. Ini susah, tuan-tuan, sebenarnya nak mengalihkan jenazah yang dah dikemudikan bertahun-tahun. Dari segi hukum sebenarnya haram, tak boleh tidak. Masa saya dekat Kota Tinggi, tuan-tuan pergi kampung Bakar, ada orang kampung Bakar, kubur keliling rumah tu, depan rumah ada kubur, dekat bawah pos kubur. Bakar kampung Bakar tu. Jadi nak tinggalkan kubur ni, bila kami dah tunjuk oleh JPS untuk bantu, kami kawan perkara ini Kegiatan Kuasa Fatwa untuk mohon supaya dapat kebenaran setelah dibahaskan untuk bolehkan kami pindah keluar dari keputusan Kegiatan Kuasa Fatwa tak dibenarkan kerana hukum pemindah jenazah adalah haram. Saya bawa oleh JPS kata Ustaz, tak boleh Ustaz, sebab kerajaan pusat dah luluskan peruntukan dan tujuan untuk masyarakat awam. Bila tak dipindahkan, tak boleh buat sungai baru. Sungai kan bentuknya macam bola kan? Macam bola. Jadi dia nak tegakkan sungai itu, air yang datang daripada Sekapat bawah ke tangkap boleh pergi dengan laju ke mana? Ke bawah dan ke laut dengan cepat. Jadi ditegakkan sungai. Maka saya kata saya perlukan bantuan JPS sebagai orang teknikal agar boleh tegakkan dari kuasa supaya akhirnya dibenarkan dan diluluskan. Kan dia temu bawah hampir-hampir tak lulus. Doa-doa tegakkan baru dengan kuasa dijelaskan lalu diluluskan, lalu diluluskan. Apa yang saya kongsi dalam baca-baca? Sebab kami yang neraka kembali di dalam laporan sebanyak 500 lebih jenazah yang kami gali
Jadi saya suka bawa supaya satu kesedaran bagi kita. Banyak tuan-tuan yang kami dulu jenazah-jenazah yang saya kaitkan dengan Al-Quran yang usia 100 lebih, kain kafan masih lagi utuh. Kain kafan dalam itu masih ada ijazah, walaupun tak baca 3 jam mantap kan, dilebih kan. Tapi adab kita tak boleh buka kain kafan. Kain kafan yang baru kita sambut. Subhanallah, warni tuan-tuan kita sambut. Bila kami pindah dekat tempat yang baru, seminggu lepas tu saya datang lalu balik tempat tu, warni tuan-tuan. Kami lupa wali sekitar. Alhamdulillah. Dia kata tu dia punya atas satu apa? Moyang tu perempuan. Suka dengan Quran. Dia bukan hafizah, dia bukan qari'ah, bukan. Tapi boleh kata setiap malam dia tertidur bersama-sama dengan Al-Quran. Dan ini bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat Nabi, tapi zaman kita tuan-tuan. Mata kepada saya lihat, saya bukan. Ini bukan orang Arab, ini orang kita tuan-tuan. Yang Allah nak tunjukkan kemuliaan bagi ahli Al-Quran. Lebih lagi Allah tunjukkan. Jadi kita jangan letak belakang atau tepi kita. Al-Quran mukjizat pertama yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ketika cerita hari ini diserahkan Mi'raj, yang memang luar biasa. Tak ada orang boleh challenge kecepatan Nabi itu di bawah. Nabi itu imam. Semalam saya memberikan era Al-Fadhil Ustaz Masjid Islami. Dia cerita sikit berkenaan dengan ada tak manusia yang pernah cepat macam mana yang Nabi terima cepat dia pergi dan balik dalam malam dan waktu yang sama. Dulu ada. Ada siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang offer kepada dia pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia, dan makhluk-makhluk di bawah takdir urus dia. Nabi Sulaiman yang Allah berkelebihan, semua makhluk di bawah dia. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, haiwan di bawah kuasa dia, sampai dia boleh dengar, faham bahkan sebut bercakap, suara sebut dia boleh faham. Nabi Sulaiman manusia yang cakaplah, jin pun di bawah kekuasaan. Jadi dia offer, dia tanya siapa boleh datangkan pada aku istana Ratu Balqis yang berada di Sabah, Yaman saja. Antara yang menyambut seruan Nabi Allah, Sulaiman siapa? Ifrit. Ifrit tuan-tuan. Dia kata, Tuan, saya boleh bantu Tuan dengan pantas dan segera. Sebelum Tuan berdiri, dah sampai dah dekat sebelah Tuan. Berdiri kan? Katalah saya berdiri. Saya berdiri, belum tegak lagi dah sampai. Oh, pantas. Pantas. Yaman nak sampai ke Palestin, jaraknya tuan-tuan 1,200 kilometer. Tapi belum berdiri dah sampai. Kemudian ada satu Allah yang lain, dia offer, dia kata, Tuan, saya pun boleh bawa supaya Tuan boleh dapat lagi cepat daripada tawaran Ifrit. Bagaimana caranya? Sebelum Tuan berkelip mata, dah sampai. Oh, Tuan. Tarfat ta'ayin kan kita mata kita kelip-kelip kan. Kita boleh kontrol tak kelip? Tak boleh. Kelip kan? Kelip dah sampai kan? Subhanallah. Siapa dia? Disebutkan bahawa namanya bin Barkhiyah. Bin Barkhiyah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dia adalah orang yang soleh. Dia katakan Tuhan
belum habis kelip perasaan. Betul. Jadi wasi itu Allah kurniakan kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi kita bukan lagi hebat. Sebab jarak daripada Mekah nak sampai ke Palestin, kemudian naik langit yang teratas, patah balik tuan-tuan. Tempat duduk dan tempat paling Nabi masih hebat tak? Siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama saya dapat tahu supaya kita merasai kalimat subhanallah, bahkan suci Allah yang hebat. Allah hebat. Kita kadang-kadang rasa Allah tak hebat. Kadang-kadang kita rasa kereta yang kita bawa dia lebih hebat. Oh, itu baik ke? Dan kita bawa kereta Tesla tak pakai minyak walaupun serinci dia rasa hebat. Bagaimana kita akan takbiratul ihram untuk solat Allahu Akbar, kat mana kita letak Allah itu yang maha agung dan maha besar. Benar-benarkah kita membesarkan Allah? Itu Allah mulakan dengan subhanallah, maha suci Allah yang hebat. Dalam hadis kursi yang lain Allah pernah bagi tahu kita, ya ibadi, wahai hamba-Ku, andai semua manusia berdiri, semua manusia awalmu wa akhiruhu, manusia yang sejak Allah jadikan Nabi Allah Adam sampai kiamat, kita pun tak tahu bilangannya berapa juga. Tapi Allah kata kalau semua manusia berdiri, insakum wa jinnakum, yang terdiri daripada manusia dan jin, semua berdiri, sa'aluni, semuanya minta padaku, ya Allah, minta tolong, ya Allah bagi aku segunung emas, ya Allah bagi aku senawan emas, semua masing-masing minta, kata Allah, dan aku berikan. Setiap orang aku yang minta aku berikan. Ma'ala fasah al-mulki syai'an, sikit pun tidak akan berkurangkan daripada kerajaan. Hebat Allah. Allah umpamakan kalau Allah bagi semua itu macam kita ambil air laut. Macam kita ambil air laut, pergi dekat laut, kita cedok air laut itu, kurang tak air laut? Tak kurang. Tapi Allah bagi lagi perumpamaan, kamu cedok air laut itu dengan mikhyat. Apa mikhyat? Dengan jarum. Tuan-tuan, paling rumah cakap dengan orang yang tidak jarum rumah sebatang, nak buat apa kan? Nak cedok air laut. Apa dah kau dia? Cedok air laut dengan jarum. Memanglah tak dapat apa-apa dan memang mustahil nak berbuat. Itu Allah merupakan andai Allah bagi semua kepada makhluk yang bernama jin dan manusia. Dan pada pasangan rugi syaitan sikit pun tak ada. Siapa yang beriman? Allah. Kita ni apa? Hidup hati. Kita tak ada apa-apa. Ini Isra dan Mi'raj menjadikan hati-hati kita yang kita tak miliki. Yang kita sebenarnya berasal daripada apa? Seperti air. Tak ada minat yang tuan-tuan seperti air. Ada minat? Tuan-tuan kumpul air mani, tuan-tuan masuk dekat Shopee, siapa nak beli? Oh, aku dah gila ke? Orang marah kita, netizen kutuk kita lagi ada. Tak ada minat. Segi kita terbentuk sebagai jangkit, dikeluarkan dari bayi, dibesarkan dari kanak-kanak, membesar dalam pelajaran, akhirnya kita ada sedikit pangkat, ada sedikit ilmu, tapi kita itu baru sombong dan bongkar bahawa kita rasa itu istilah sembilan istilah yang berapa saja. Isra dan Mi'raj ulama kata adalah dan mengajar supaya kita ini
menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kedua, dah masuk waktu tu. Dia sebab itu kita azan bagi sampai di sini. Yang kedua, saya takkan cerita lagi jadi kalau dia sampai subuh, saya sorang-sorang nonton tadi. Yang kedua, kan bila juga dengan Israfil datang pada berlakar dibersihkan hati. Ulama kata adakah hati Nabi betul? Memang tak bersih. Ini isyarat supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hamba Allah kita diberikan kita sebelum kita mati. Sebab itu sebab mati pun nafsi itu tahu semua yang kita. Kita nak jumpa siapa bila kita mati kita. Tak kira usia dia kanak-kanak, remaja, dewasa, dah tua, semua. Kita mati nak jumpa siapa? Jumpa Allah. Dan kita mati jumpa Allah bawa aku jumpa. Bawa hati. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada guna dia. Angkat harta, kedudukan, sahabat pandai, selalu bangun, semua tak ada guna. Hari apa pun? Hari kiamat. Masa hidup itu semua berguna, tuan-tuan. Handphone berguna, kawan berguna, duit berguna, kenderaan berguna, rumah berguna, harta berguna. Tapi hari kiamat Allah berkata, satu siklus illa kecuali pada Allah biqalbin salim, datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang kaya dengan akhlak, hati yang penuh dengan amal dan ibadat, hati yang kita bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu isyarat itu kita selalu bersedia. Sebab itu kita solat nak mengatakan Allah memang kena bersedia istighfar, baca kalimah syahadah, selawat, baru dan orang itu itu berusaha Allah usalli faqbalni Allah bismillah. Dalam kitab fiqh hukum yang berlaku ada kata imam dah akan takbiratul ihram itu masih lagi dekat bila air baru selesai wudu berlalu. Tuan-tuan punya apa wudu jauh juga boleh tahan tak boleh tinggal rakaat aku. Sebab kita solat tuan-tuan bukan untuk bekerja-kerja. Kita solat kita dapat khusyuk. Sebab kita solat dengan siapa? Dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tak kalau lepas satu rakaat. Itu kita tahu aku maklum ada tujuan kita di dalam solat. Hati yang khusyuk daripada hati yang bersih. Jadi saya sambung.
Tapi kata tak payah dulu. Bila lebih lagi dosa. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi kata, okeylah besok subuh bahasa ibu rasa. Bila sahabat ni rasa, yang biasanya bilang saja. Semua sahabat-sahabat kecil. Sebab suruh naik. Bukan setakat suruh naik. Suruh tu sedap. Sahabat ni orang Arab. Bukan saja suara sedap, tapi dia punya nafas lutut tu memang kalau markas semua pasal Arab. Bila kan Arab, dia Habsyi, dia ada bahasa ini. Kemudian bila ni ada beberapa huruf yang dia tak dapat sebut dengan tepat. Pasal bahasa diri Amru, dia seksi dengan Tuhan, cederakan kita. Jadi semua sahabat terpukul bila dengar sahabat selesai azan boleh solat. Selesai solat tak ada Jibril alaihissalam datang berkata, ya Rasulullah, apa orang pagi lambat atau tak pagi solat subuh? Nabi kata, kenapa wahai Jibril? Jibril jawab, kami yang penduduk lagi hari ini tak kena solat saja. Tak kena solat saja. Maknanya aku berbuat bila walaupun suara tak sesedap macam tadi suara sahabat itu, dan bukan aku, tapi azab itu menembus langit yang teratas. Kenapa? Kerana dia azab dengan hati yang bersih, ikhlas dan jadi kita punya amal berdoa mesti kita jujur semata-mata kerana Allah. Ini semua nak dapat apabila hati kita bersih. Ada satu kisah, saya nak katakan kebersihan. Semasa sahabat dengan Nabi dulu nak tunggu waktu solat masuk, Nabi cakap dengan sahabat, yang lagi akan masuk di kalangan kamu kepada kita seorang lelaki ahli syurga. Nabi kata, wah sahabat kata ini luar biasa. Belum nanti Nabi dah bagi satu title ahli syurga. Semua masuk seorang lelaki berjambang, jambangnya basah dan berubah dulu, tangan kiri itu memegang selipar bawah Rasul. Seperti itu namanya kata. Besok waktu yang sama Nabi sebut lagi, kejap lagi masuk ke dalam seorang ahli syurga. Sama itu masuk seorang lelaki, orang yang sama semalam Nabi sebutkan. Begitu juga hari yang ketiga, 3 hari berturut-turut tuan-tuan, Nabi cakap kepada sahabat, istihad ini ahli syurga, ini ahli syurga. Dia orang Ansar. Orang Ansar ni orang yang memang dekat Madinah Al-Munawwarah. Disebut Ansar sebagai orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Menolong apa? Menolong orang-orang Muslimin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tolong betul-betul tuan-tuan, ikhlas, suka tolong. Orang yang hijrah ni kan di kekurangan banyak. Saya berpindah randah tuan-tuan di daerah, saya tahu bagaimana orang yang hijrah. Tinggalkan kampung halaman, angkut anak ini bawa barang kita. Dulu dah baca tak ada bola. Ini saya mata ingat kampung, ingat kampung. Orang hijrah. Ini bayangkanlah, ini sahabat tak ada kenangan hijrah dari Mekah ke Madinah selain sepi. Jadi orang-orang Ansar ni itu sekali-kali, engkau tak ada apa, tak ada rumah, aku sediakan. Tak ada pakaian, aku bagi. Tak ada duit, aku bagi duit. Nak modal niaga, aku bagi modal niaga. Sampai ada sahabat, dia ada ramai isteri, dia kata, kau tengok mana yang kau berkenan, pilih, aku ceraikan kau kahwin. Ini jiwa orang-orang Ansar. Kita kadang-kadang kawan pada kita kan, baik kita dengan dia, ibu baik dengan kita kan. Tapi sanggup kan
akan isi kita supaya dia kahwin. Dia orang asal. Dalam beberapa ramai sahabat itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia sahabat dengan Abdullah itu sahabat, bapak itu sahabat. Abdullah Al-As itu seorang dekat pas ada satu surah dari surah Abdullah Al-As. Tuan-tuan yang kembali buka sejarah macam mana Islam dengan Abdullah Al-As. Dia pernah perampok dengan Raja Najasyi. Dia tahu dari wahai, dia kata lepas dia kata perampok, dia kata kalau ada upah sebesar ini aku sanggup masuk dalam perang itu. Kerana ngeri dengan perampok Raja Najasyi. Pasal apa? Waktu aku pergi pukul Raja Najasyi dan cari yang namanya Muhammad bin Abdul Muttalib. Raja Najasyi beriman. Bila dia wafat, dia meninggal, Nabi semayang dengan sampai semasa Nabi di Madinah, dia beriman. Jadi balik cerita sahabat Nabi Abdullah, dia tak pasti bila Nabi kata orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga, 3 hari betul-betul. Apa dia buat? Dia pun pergi jumpa lelaki itu. Dia kata, boleh tak aku jadi tuan mulia tetamu untuk menginap di rumah tuan? Lelaki itu tanya kepada Abdullah. Abdullah dia kata, aku ada sedikit masalah dengan bapa. Maka dia pun tinggal dengan lelaki itu. Selesai 3 hari 3 malam, dia pun minta izin untuk mereka. Terima kasih tuan, bagi tuan saya tinggal dengan tuan. Saya minta maaf bagi tuan tetamu. Kerana mula-mula saya minta izin, saya punya alasan yang saya ada masalah dengan bapa saya. Sebenarnya tak ada tuan. Itu elak saya supaya tuan boleh jumpa saya dari tuan tuan dan saya boleh tinggal dengan tuan beberapa hari. Tujuannya saya nak berikhtiar apalah amalan tuan yang Nabi istighfar pada kami 3 hari betul-betul. Tuan ahli syurga, tuan ahli syurga, tuan ahli syurga. Nabi Sallallahu Masjid wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap sia-sia tuan. Apa yang disebut iman. Jadi Allah ni nak cari. Dia kata aku duduk 3 hari 3 malam, aku tak nampak apa lebih tuan. Malam tuan tak bangun kecuali bulan Fajr. Sebelum subuh tuan bangunlah 2 rakaat, 4 rakaat, ada video sikit tapi saya Quran tu tuan baca biasa-biasa. Siang hari tuan tak puasa. Tuan, Abdullah bin Abdul dia bukan kali-kali Allah. Dia puasa hari-hari tuan. Hari-hari puasa. Malam tak pernah tinggal tahajud. Sampai bapa dia Amr Al-As pernah mengatakan Nabi, "Ya Rasulullah, anak aku ni peliklah ya Rasulullah." Nabi tanya, "Apa kan?" Hari-hari puasa. Malam memang tak tinggal tahajud. Dia risau. Sampai Nabi kata aku, "Zuhlah dia puasa selang-selang. Dia puasa diserta, bisa puasa. Ataupun puasa diserta Khamis, ataupun puasa ayam lebih, hari-hari lebih. 3 hari di tengah bulan 13, 14, 15 di tengah hari itu. Sebab dia itu tengok pergi luar rumah lagi bulan kan itu. Jadi Abdullah sampaikan pesan kepada Abdullah kata dia tapi dia masih lagi maintain hari-hari puasa.